mendesak. Sesuatu sedang mengoyakkan Iran dari dalam. Dan ia bukan sekadar peperangan yang terpapar di peta. Pada hari Jumaat 17 April 2026, apa yang dapat dilihat ialah krisis yang semakin mendalam yang mencampurkan serangan terhadap sektor tenaga, kekurangan gas, gangguan elektrik, tekanan ekonomi, kekurangan air dan ketakutan di jalanan. Pusat kepada semua ini ialah rejim Iran yang ditekan serentak oleh Israel, Amerika Syarikat dan juga kemerosotan dalaman sendiri di mana perkara ini semakin ketara. Di pusat tenaga, di Tehran, di jalan-jalan yang diawasi dan di Selat Hormuz yang telah menjadi alat tekanan dan juga risiko untuk Iran sendiri. Bagaimana? Ini, serangan pada bulan Mac ke atas infrastruktur gas di South Pars dan Azaluye telah dilakukan, diikuti dengan sekatan ekonomi dan penggantungan ekspor petrokimia untuk mengekalkan pasaran dalaman. Kenapa? Kerana sistem Iran terlalu bergantung kepada beberapa titik kritikal sahaja. Dan apabila titik-titik ini gagal, seluruh struktur akan terjejas. Ini penting kerana Iran bukan sahaja menggunakan gas untuk dijual, mereka juga memerlukan gas untuk kehidupan harian. Lebih daripada 90% pengeluaran digunakan dalam negara sendiri dan kira-kira 85% elektrik datang daripada loji jana kuasa gas. Apabila South Pars dan kawasan Azaluye diserang, kelemahan mereka menjadi sangat jelas. Apa yang kelihatan sebagai kekuatan tenaga telah bertukar menjadi kelemahan yang nyata. Rejim itu cuba bertindak balas dengan mengalihkan gas untuk kegunaan domestik dan memotong aliran ke luar negara, tetapi hasilnya ialah gangguan bekalan elektrik dan kerawanan tenaga semakin teruk. Dalam kata lain, jantung mesin Iran masih berdeguk tetapi tidak lagi sekuat dahulu. Ini membantu menjelaskan mengapa serangan ke beberapa titik sahaja memberi kesan yang begitu besar kepada ramai orang pada masa yang sama. Tetapi, ia bukan sekadar tenaga. Ada satu lagi perkara, ia sangat kritikal dan ia datang dari bawah tanah, air. Iran telah memasuki peperangan ini dengan membawa salah satu krisis air terburuk dalam sejarah terkininya. Reuters menunjukkan bahawa Tehran sedang menghadapi kemarau yang teruk, takungan air yang semakin berkurangan, empangan pada tahap kritikal dan juga perbincangan mengenai catuan air. World Resources Institute mengingatkan bahawa tekanan air yang melampau berlaku apabila sesuatu kawasan menggunakan lebih daripada 80% bekalan air boleh diperbaharui yang tersedia, satu situasi yang mendominasi Timur Tengah dan Afrika Utara. Bagaimana perkara ini memberi kesan kepada Iran? Kerana air, makanan, tenaga dan keamanan sosial saling berkait rapat. Apabila satu kekurangan, yang lain juga akan terjejas. Dan apabila rakyat melihat paip air kering, bekalan elektrik terputus dan harga meningkat, autoriti rejim mula kehilangan pegangan. Di sinilah ketakutan sebenar Teheran bermula. Selepas protes pada bulan Januari, tindak balasnya sangat keras. Reuters melaporkan penangkapan, pelaksanaan hukuman mati dan kehadiran kuat pasukan keselamatan untuk menghalang gelombang pemberontakan baru. Ini menjawab, siapa sebenarnya yang ditakuti oleh kerajaan pada masa ini? Bukan sahaja musuh luar, tetapi rakyat sendiri yang letih dengan inflasi, pemotongan, kekurangan dan perang. Di mana ini boleh dilihat? Di Tehran dan bandar-bandar lain dengan jalan-jalan yang diawasi, sekatan jalan raya dan suasana yang menyesakkan. Bagaimana kuasa cuba untuk terus bertahan dengan kekerasan dan ugutan? Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa ekonomi yang sudah pun terjejas boleh runtuh sepenuhnya apabila perang reda. Dan inilah mungkin perkara yang paling sensitif sekali. Rejim itu cuba menunjukkan kawalan, tetapi apa yang terserlah di sebaliknya ialah ketakutan kehilangan kawalan. Tekanan semakin meningkat pada minggu ini. Menurut Reuters, sekatan yang dimulakan oleh Amerika Syarikat pada 13 April boleh memaksa pengurangan pengeluaran Iran dalam beberapa minggu atau bulan jika ekspor terus disekat. Perhitungannya memang sukar. Tanpa dapat mengekspor minyak, Iran perlu menyimpan stok. Apabila ruang penyimpanan habis, pengeluaran akan menurun. Pada masa yang sama, Teheran telah menggantung ekspor petrokimia untuk mengutamakan pasaran domestik selepas kerosakan di pusat-pusat seperti Azaluye dan Machar. Siapa yang akan menanggung kosnya? Ekonomi Iran yang sudah pun terjejas, kini terpaksa memilih antara pendapatan luar dan kelangsungan hidup dalam negara. Bagaimana mereka hendak menyeimbangkan perkara ini? Ia memang sukar untuk diselesaikan. Oleh itu, perasaan keletihan hari ini bukanlah sekadar propaganda.
Ia adalah tekanan yang nyata, boleh dilihat, dan semakin meningkat. Oleh itu, apa yang sedang memecah belahkan negara ini bukanlah satu peluru berpandu, satu sekatan, atau satu ucapan daripada pihak berkuasa. Ia adalah gabungan brutal pergantungan tenaga, krisis air, penindasan, pengasingan, dan peperangan. Sesiapa yang cuba menjual imej kawalan sepenuhnya sedang menyembunyikan perkara yang penting. Rejim masih mampu menyerang, mengancam, dan bertahan. Tetapi, ia lebih terdedah daripada yang disangka. Apabila tiang-tiang tenaga, air, ekonomi, dan ketenteraman dalaman melemah serentak, gegaran itu bukan lagi insiden terpencil, tetapi sudah bersifat struktural. Dan hari ini, Iran sedang mengalami perkara itu. Satu keretakan dari dalam, yang semakin jelas, semakin berat, dan semakin sukar untuk disembunyikan.